Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan kisah yang seterusnya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman seseorang yang bernama Zarina. Kisahnya begini. Penduduk setempat sedia maklum dengan cerita penunggu yang selalu ditemui di perhentian bas Usang, jalan utama ke kampung Becah Laut. Bukan sekali dua pemuda kampung berjumpa dengan lembaga bertelekom putih dengan raut wajah yang menggerunkan. Tapi kisah itu sedikit pun tidak berkesan pada Zarina. Malah dia tidak mengambil kisah pun dengan cerita hantu yang selalu dikabarkan penduduk kampung. Jika penduduk kampung takut untuk melalui jalan utama kampung Becah Laut tersebut selepas jam 10 malam, Zarina tidak pula takut. Dia berani melintasinya, malah melepasi kawasan perkuburan selang 2 kilometer dari pondok perhentian Usang. Pondok itu memang lama dibina dan dibiarkan tidak digunakan di situ. Dahulu, ada juga pekerja kilang yang menanti bas atau van kilang untuk mengangkut mereka pada waktu tengah malam. Selepas itu, pondok itu hanya akan digunakan oleh anak-anak sekolah yang menunggu bas setiap kali jam 6.30 pagi. Setiap hari itulah jalan yang terpaksa dilalui olehnya untuk menghantar kue ke 3 buah warung yang sudi menjual kue buatan ibunya. Salah sebuah warung berkenaan terletak benar-benar di hadapan kawasan perkuburan Melayu dan berdekatan juga dengan pondok Usang yang penuh misteri itu. Berbeza dengan tugas adiknya, Zurin, yang ditugaskan untuk menghantar kue di 3 buah warung lain yang terletak bersebelahan dengan kawasan warung jualan Zarina. Selalunya Zarina dan adiknya akan menaiki kenderaan masing-masing untuk menghantar kue. Oleh kerana jam sekarang 6.30 pagi, bas sekolah akan mengambil mereka. Terpaksa kedua beradik itu keluar seawal 6 pagi agar tidak ditinggalkan bas sekolah berkenaan. Laluan utama itu sebenarnya tidaklah sunyi dari kenderaan. Sedikit sebanyak memberi keberanian buat Zarina dua beradik keluar seawal pagi untuk memulakan tugas. Jalan utama yang dikatakan berpenunggu itu menyimpan rahsia tersendiri. Kata orang kampung, jalan itu kerap kali meragut nyawa mangsa yang tidak berdosa ketika kemalangan berlaku. 2 tahun lepas, seorang wanita dikatakan meninggal dunia akibat dilanggar. Lori bala yang tidak nampak kelibatnya melintas jalan raya pada sebelah malam. Mangsa langgar lari ini dikatakan terpelanting jauh ke dalam semak. Selama 2 hari mayatnya terbujur kaku di dalam semak, sehinggalah penduduk kampung terhidu bau bangkai menusuk ke hidung. Dari proses mencari dijalankan. Selepas itu, bapa membuat aduan kehilangannya. Bapa mangsa membuat aduan tersebut. Sejak kejadian itu, jalan utama menjadi tempat hantu wanita berkeliaran. Petang itu, motosikal yang selalu digunakan Zarina mengalami kerosakan. Hendak tak hendak, terpaksalah Zarina membonceng dengan adiknya untuk menghantar kue ke 6 buah warung yang menempatkan kue
menemui ibunya. Oleh kerana sebuah kenderaan yang ada, terpaksalah dua beradik ini keluar seawal 5:30 pagi. Selesai menghantar kue ke kawasan adiknya, Zarina bergegas menuju ke kawasan warung yang biasa dikunjungi. Sewaktu motosikalnya meluncur laju membelah jalan utama, matanya sempat menangkap kelibat wanita berpakaian putih sedang menunggu bas di Pondok Usang yang disebut tadi. Oleh kerana hendak cepat, tidak terlintas di fikiran Zarina yang bukan-bukan, apatah lagi di hatinya. Laju dia membelah jalan raya menuju ke warung yang betul-betul terletak di hadapan dengan kawasan perkuburan. Sementara menunggu Pak Mat membuka warungnya, Zarina mengeluarkan kue yang akan diletakkan di situ. Tidak lama, baru dia tersedar yang sebekas kuenya tidak ada di dalam bakul motosikalnya pada ketika itu. Dalam keadaan mengejar masa hendak ke sekolah itu, Zarina hanya mengarahkan adiknya menunggu di warung Pak Mat, sementara dia berpatah balik untuk mengambil bekas kue yang tertinggal. Sekali lagi dia terpaksa melewati Pondok Usang di jalan utama tersebut. Kali ini wanita yang dilihatnya tadi masih ada di situ. Kali ini dia sudah berdiri dekat dengan jalan raya, tapi ketinggiannya memang luar biasa dari wanita biasa yang pernah ditemui. Hati Zarina terdetik pelik memikirkan siapakah gerangan manusia yang sanggup menunggu bas seawal pagi sebegitu. Dia terus melewati wanita berkenaan tanpa perasan. Sekembalinya menuju ke warung Pak Mat, Zarina masih lagi melihat wanita itu berdiri di tepi jalan raya. Kali ini dia coba beramah mesra. "Tunggu bas Kak," kata Zarina meneguh. Kemudian wanita itu berpaling, memandang tepat ke arah Zarina yang sedang memandu motosikal. Oleh kerana laluan itu kawasan selekok, maka kenderaannya tidak dipandu laju. Wajahnya penuh dengan sisa daging yang hendak tertanggal, dan matanya wanita itu bulat, merah, membuntang, menyentap perasaan Zarina. Waktu itu, hati Zarina hanya sempat berfikir tentang wajah itu yang ditemui. Selang 2 meter perjalanan barulah dia sedar bahawa yang ditemuinya tadi bukanlah manusia biasa. Sebaliknya itulah hantu wanita yang selalu menjadi bahan bualan penduduk kampung. Di warung Pak Mat, Zarina menceritakan peristiwa yang baru dialami kepada adiknya. Separuh menjerit juring menghalang Zarina daripada terus bercerita. Sepanjang perjalanan balik, masing-masing tidak mengeluarkan sepatah kata. Malah kelibat wanita tadi tidak pula berada di perhentian Usang, jalan utama kampung Becah Laut tersebut. Sekian sahaja untuk kisah pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi.